sekarang. Betul. Kalau ini kita mengikut macam tadi yang saya sebut. Kalau laporan ini bukan public document, semua pun sudah laid on the table hari Selasa, bagaimana Parlimen akan operate? Dokumen-dokumen yang ada laid on the table 99% dia dah dibahaskan. Adakah mereka semua ini secret document under Official Secrets Act? Tidak. Public Accounts Committee yang the best example. Selain daripada satu laporan PAC di mana saya ada kemungkinan usul untuk perbahasan mungkin 15 atau 20 tahun dahulu, semua laporan PAC tak pernah dibahaskan. Dan kalau kita beri masa, undi pun tak dapat masa untuk dibahaskan. Dan bukan ini silap, saya harap yang betul boleh simak semula perkara ini. Oleh kerana kalau tidak, again, become a laughing stock. 8 orang ahli parlimen yang dicadangkan untuk tindakan diambil, sebenarnya 3 kategori. Dalam 8 ahli-ahli parlimen pun ada 3 kategori. 5 oleh kerana tidak menghadiri mesyuarat jawatankuasa, semua pun dipanggil. 3 orang oleh kerana enggan menyertai jawatankuasa, dan 3 orang itu ada pun 2 kategori. Nanti saya sebut. 5 orang kapal sing, Bukit Gelogol, Batu Gajah, Segambut, Padang Serai, Bukit Bintang. Kenapa mereka perlulah tindakan diambil? Saya sudah kata luar kuasa, luar bidang kuasa. Tapi kenapa perlu tindakan diambil? Kalau bukan oleh kerana ada ahli-ahli yang rasa ini masa untuk membalas dendam. Membalas dendam sahaja. Bukan untuk menjaga kemuliaan Parlimen. Oleh kerana kita patut hormat bahawa mereka rasa jawatankuasa ini bukan satu jawatankuasa, satu badan yang baik, yang terbaik sekali untuk menangani isu ini. Dan mereka ada sebab, bukan mereka tanpa sebab. RM1,000. Apa RM1,000? Apa yang perlu ialah tindakan yang RM1,000 tahun 1952, sekarang berapa kali? Mungkin 50 kali, 80 kali. Apa artinya? Apa yang perlu ialah penal code, kanun keseksaan, di mana seorang yang bersabit salah oleh kerana menghalang, mengugut ahli parlimen dalam menjalankan tugas boleh dipenjarakan sehingga 7 tahun. Kenapa ini tidak dikaji, tidak kaji oleh jawatankuasa ini? Sama ada patutlah ini tidak bahawa jawatankuasa ini mendapati ada kesalahan, tetapi penalti yang ada sangat ringan, RM1,000. Cadang kepada Dewan Yang Mulia ini, balik kepada Dewan ini bahawa Dewan ini putus bahawa perkara ini patutlah dirujuk kepada Peguam Negara supaya empat orang ini dibawa ke mahkamah dan patutlah menghadapi penalti yang seberat-beratnya. Itu satu jalan. Adakah ini ditimbang? Tadi saya balik sedikit mengenai buat cadangan bahawa 8 orang ahli parlimen tindakan dikenakan. Ini luar bidang kuasa. Dia. Adakah ini ditimbang dalam kuasa? Tidak. Oleh kerana tak ada dalam verbatim reports. Adakah ini soalan ditimbulkan? Adakah kita ada kuasa untuk mengambil tindakan terhadap 8 orang ahli parlimen? Adakah ini dibincang? Apa kedudukan parliamentary? Apa kedudukan yang sebenarnya? Adakah advice? Semua tidak. Ini menunjuk bahawa perkara ini tak pernah difikir dalam jawatankuasa. Dan inilah sebab itu tindak tidak adil. Dan saya sebut 5 orang yang tidak mau menghadiri, ada sebab yang kuat. Kita perlu kalau mereka mau sabotage hal yang lain, mereka ada sebab yang kuat oleh kerana mereka tidak bersetujui. Adakah kita tak boleh tidak bersetujui? Adakah tidak bersetuju satu kesalahan? Tidak, tak patut. Itu kategori pertama. Kategori kedua,
tiga orang ahli parlimen, yang berhormat Subang, yang berhormat Tumpat dan saya. Sebenarnya dua kategori. Dua orang, saya kategori sendiri. Kesendiri. Alright. Mula dengan saya. Atas apa sebab? Saya mau tahu, saya mau tanya. Bahawa saya melanggari Section 9A Akta Majlis Parlimen Keistimewaan dan Kuasa. Apa yang disebut? Ialah untuk tidak memenuhi apa-apa perintah untuk hadir atau untuk mengemukakan kertas-kertas, buku-buku, rekod-rekod atau dokumen-dokumen yang dibuat oleh majlis atau mana-mana jawatankuasa yang diberi kuasa sewajarnya bagi maksud itu, melainkan kehadiran atau mengemukakan itu dikecualikan sebagaimana yang diperuntukkan dalam Seksyen 19 Akta ini. Tidak memenuhi apa-apa perintah. Apa perintah yang saya engkarkan? Apa perintah yang saya tidak ikut? Apa perintah yang saya tidak mematuhi? Tiada. Tapi saya sekarang didapati salah di bawah peraturan ini. What is my offense? Bolehkah yang berhormat betul bagi tahu saya apa is my offense? Why are you putting me under this admonition? Can you tell me what have I done wrong? Can you? You can't, because I've done nothing wrong. Isn't it? I've done nothing wrong. Why you put me here? Can you explain? Yang berhormat. Sebab itu duduk sana lah, itu masalah. Yang berhormat. Itulah masalah, duduk sana itu masalah. Itu bukan masalah dia yang berhormat. Ya. Itu masalah situ. Saya dengar yang berhormat punya bahas. Ya, okay. Saya dengar. So there's nothing. Apa? Mematuhi perintah. What perintah? When did the perintah come? So I'm special category. Ahli Parlimen Subang, ahli Parlimen Tumpat, a bit different category. Oleh kerana mereka dalam surat letak jawatan ada satu paragraf. Paragraf itu apa? Manakala walaupun pihak kami telah memohon bahawa kes YB Puchong dirujuk kepada jawatankuasa hak dan keistimewaan untuk siasatan sama ada beliau boleh memberi justifikasi untuk tuduhan beliau yang dibuat di dalam Dewan bahawa YAB, Timbalan Perdana Menteri, sekarang Perdana Menteri, ada hubungan dengan sesuatu kes pembunuhan, ini ditolak. Dan yang berhormat Puchong dikenakan hukuman 12 bulan pengantungan dan pada masa yang sama dinafikan hak memberi penjelasan dan membela diri. Jadi, pihak Pakatan Rakyat sangat kecewa dengan tindakan berbeza ini dan telah membuat ketetapan tidak mengambil bahagian lagi dalam jawatankuasa tersebut. Adakah itu ingkar perintah di bawah Akta Seksyen 9A Akta Majlis Parlimen Keistimewaan dan Kuasa 1952? Tidak. Dan tentulah ada ruang untuk pembezaan pandangan bahawa selepas menjadi anggota satu jawatankuasa parlimen, rasa jawatankuasa itu tidak berdaya boleh menegak keadilan atau tidak sesuai oleh kerana hilang makro objektif untuk tarik balik basic political right, basic fundamental right, basic parliamentary right. Kenapa dihukum? Tak patut. Ya. Minta penjelasan sedikit.